Parlimen lebih selamat daripada penjara. Itu antara hujahan dibuat oleh Peguam Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah mewakili Datuk Seri Najib Razak ketika permohonan semakan kehakiman oleh bekas Perdana Menteri itu bagi mencabar keputusan Jabatan Penjara tidak membenarkannya menghadiri persidangan Dewan Rakyat. Syafiee berkata Parlimen juga antara tempat paling selamat dan dipantau pasukan keselamatan, selain dihadiri yang di Pertuan Agong, anggota kabinet, ahli parlimen dan orang kenamaan VIP. Beliau berkata, atas sebab itu Jabatan Penjara yang memutuskan tidak membenarkan Najib hadir ke Dewan Rakyat atas faktor keselamatan dilihat tidak rasional dan tidak munasabah. Najib diiringi ke mahkamah setiap hari diiringi 2 atau 3 orang. Najib juga diiringi ketika pergi ke fasiliti kesihatan di Ceras untuk rehabilitasi. Tidak ada pun isu keselamatan berbangkit dalam hal ini. Najib boleh diiringi masuk parlimen ke tempat duduknya untuk menyertai sesi debat dan pembentangan bajet, kata Peguam Najib di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Datu Ahmad Gamal Mad Syahid hari ini. Bagaimanapun, Peguam Kanan Persekutuan Samsul Bol Hasan mewakili Jabatan Peguam Negara AGC berkata, permohonan itu tidak lagi terpakai kerana bekas Perdana Menteri itu bukan lagi ahli Parlimen Pekan. Tuan-tuan dan puan-puan, Najib bukan lagi ahli Parlimen Pekan kerana Parlimen telah dibubarkan. Beliau berkata, permohonan itu bersifat akademik selepas Dewan Rakyat dibubarkan pada 10 Oktober lalu, sekaligus menyebabkan Najib menjadi penyandang kerusi Parlimen berkenaan. Ini memang amat mengejutkan Peguam Najib. Mungkin beliau terlepas pandang kali ini kerana beliau sudah tahu Parlimen telah dibubarkan, tapi beliau masih berhujah tentang permohonan untuk membenarkan Najib hadir ke Dewan Rakyat. Saya teruskan, tuan-tuan dan puan-puan. Katanya fakta pembubaran Dewan Rakyat yang boleh dilihat menerusi pelbagai laporan berita tidak boleh dipertikai. Fakta lebih penting ialah pengisytiharan pembubaran Parlimen sudah diwartakan. Kami berhujah mahkamah harus mengambil maklum mengenai notis kehakiman pada pewartaan itu. Untuk menyokong hujahan itu, kami merujuk kepada subsection 57-1-E Akta Keterangan 1950-an. Akta Keterangan 1950. Kesimpulan AGC berharap permohonan semakan itu ditolak kerana remeh dan menyusahkan, katanya. Habis, permohonan Peguam Najib hari ini ditolak kerana remeh dan menyusahkan, kata Peguam itu. Susulan itu, Muhammad Syafiee menegaskan tidak mengetahui sama ada Najib akan menjadi prospektif bakal calon kerusi Parlimen Pekan. Katanya isu prospektif itu berbangkit, namun permohonan semakan kehakiman berkenaan mengikut Seksyen 31 Akta Penjara 1995 tidak hanya berkisar kepada kebenaran menghadiri Dewan Rakyat semata-mata. Seorang banduan boleh membuat permohonan munasabah untuk diiringi dan dibawa ke sesuatu tempat. Dalam kes ini Parlimen, namun boleh ke tempat lain, katanya. Mahkamah kemudian menetapkan keputusan permohonan semakan kehakiman itu pada 27 Oktober ini. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kita akan sama-sama menunggu keputusan mahkamah pada 27 Oktober ini. Menerusi notis permohonan semakan kehakiman itu, Najib yang bertindak sebagai pemohon menamakan Kerajaan Malaysia, Menteri Dalam Negeri dan Komisioner Jeneral Jabatan Penjara sebagai responden. Memang berani Najib.
sudah jadi banduan masih lagi boleh berbuat demikian. Bekas Perdana Menteri itu memohon antaranya perintah Kertiorari untuk mengetepikan keputusan Komisioner Jeneral Penjara yang tidak membenarkannya mendapat akses kepada pegawai atau kawasan atau pembantu bagi tujuan menjalankan kerja kawasan parlimennya. Najib juga memohon perintah sama untuk mengetepikan keputusan Komisioner Jeneral Penjara yang tidak membenarkannya hadir pada persidangan Dewan Rakyat. Dalam afidavit sokongannya, Najib berkata, Menteri Dalam Negeri dan Komisioner Jeneral Penjara melalui Penjara Kajang pada 28 September lalu menyampaikan keputusan menolak permohonannya untuk menghadiri sidang parlimen atas alasan keselamatan. Tidak berpuas hati dengan keputusan itu, Najib mengemukakan rayuan kepada Menteri Dalam Negeri pada 30 September lalu. Oleh kerana sidang bermula pada 3 Oktober lalu, beliau memohon supaya keputusan dipercepatkan. Oleh kerana tiada seberang jawapan, Najib memfailkan permohonan kebenaran semakan kehakiman. Parlimen lebih selamat daripada penjara. Itu antara hujahan dibuat oleh Peguam Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah mewakili Datuk Seri Najib Razak ketika permohonan semakan kehakiman oleh bekas Perdana Menteri itu bagi mencabar keputusan Jabatan Penjara tidak membenarkannya menghadiri persidangan Dewan Rakyat. Syafiee berkata Parlimen juga antara tempat paling selamat dan dipantau pasukan keselamatan, selain dihadiri yang di-Pertuan Agong, anggota kabinet, ahli parlimen dan orang kenamaan VIP. Beliau berkata, atas sebab itu Jabatan Penjara yang memutuskan tidak membenarkan Najib hadir ke Dewan Rakyat atas faktor keselamatan dilihat tidak rasional dan tidak munasabah. Najib diiringi ke mahkamah setiap hari diiringi 2 atau 3 orang. Najib juga diiringi ketika pergi ke fasiliti kesihatan di Ceras untuk rehabilitasi. Tidak ada pun isu keselamatan berbangkit dalam hal ini. Najib boleh diiringi masuk parlimen ke tempat duduknya untuk menyertai sesi debat dan pembentangan bajet, kata Peguam Najib di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Datu Ahmad Gamal Mad Syahid hari ini. Bagaimanapun, Peguam Kanan Persekutuan Samsul Bol Hasan mewakili Jabatan Peguam Negara AGC berkata, permohonan itu tidak lagi terpakai kerana bekas Perdana Menteri itu bukan lagi ahli Parlimen Pekan. Tuan-tuan dan puan-puan, Najib bukan lagi ahli Parlimen Pekan kerana Parlimen telah dibubarkan. Beliau berkata, permohonan itu bersifat akademik selepas Dewan Rakyat dibubarkan pada 10 Oktober lalu, sekaligus menyebabkan Najib menjadi penyandang kerusi Parlimen berkenaan. Ini memang amat mengejutkan Peguam Najib. Mungkin beliau terlepas pandang kali ini kerana beliau sudah tahu parlimen telah dibubarkan, tapi beliau masih berhujah tentang permohonan untuk membenarkan Najib hadir ke Dewan Rakyat. Saya teruskan, tuan-tuan dan puan-puan. Katanya fakta pembubaran Dewan Rakyat yang boleh dilihat menerusi pelbagai laporan berita tidak boleh dipertikai. Fakta lebih penting ialah pengisytiharan pembubaran parlimen sudah diwartakan. Kami berhujah mahkamah harus mengambil maklum mengenai notis kehakiman pada pewartaan itu. Untuk menyokong hujahan itu, kami merujuk kepada subsection 57-1-E Akta Keterangan 1950-an. Akta Keterangan 1950.
Kesimpulan AGC berharap permohonan semakan itu ditolak kerana remeh dan menyusahkan, katanya. Habis permohonan Peguam Najib hari ini ditolak kerana remeh dan menyusahkan, kata peguam itu. Susulan itu, Muhammad Syafiee menegaskan tidak mengetahui sama ada Najib akan menjadi prospektif bakal calon kerusi Parlimen Pekan. Katanya isu prospektif itu berbangkit namun permohonan semakan kehakiman berkenaan mengikut Seksyen 31 Akta Penjara 1995 tidak hanya berkisar kepada kebenaran menghadiri Dewan Rakyat semata-mata. Seorang banduan boleh membuat permohonan munasabah untuk diiringi dan dibawa ke sesuatu tempat. Dalam kes ini Parlimen, namun boleh ke tempat lain, katanya. Mahkamah kemudian menetapkan keputusan permohonan semakan kehakiman itu pada 27 Oktober ini. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kita akan sama-sama menunggu keputusan mahkamah pada 27 Oktober ini. Menerusi notis permohonan semakan kehakiman itu, Najib yang bertindak sebagai pemohon menamakan Kerajaan Malaysia, Menteri Dalam Negeri dan Komisioner Jeneral Jabatan Penjara sebagai responden. Memang berani Najib. Sudah jadi banduan, masih lagi boleh berbuat demikian. Bekas Perdana Menteri itu memohon antaranya perintah Kertiorari untuk mengetepikan keputusan Komisioner Jeneral Penjara yang tidak membenarkannya mendapat akses kepada pegawai atau kawasan atau pembantu bagi tujuan menjalankan kerja kawasan parlimennya. Najib juga memohon perintah sama untuk mengetepikan keputusan Komisioner Jeneral Penjara yang tidak membenarkannya hadir pada persidangan Dewan Rakyat. Dalam afidavit sokongannya, Najib berkata, Menteri Dalam Negeri dan Komisioner Jeneral Penjara melalui Penjara Kajang pada 28 September lalu menyampaikan keputusan menolak permohonannya untuk menghadiri sidang Parlimen atas alasan keselamatan. Tidak berpuas hati dengan keputusan itu, Najib mengemukakan rayuan kepada Menteri Dalam Negeri pada 30 September lalu. Oleh kerana sidang bermula pada 3 Oktober lalu, beliau memohon supaya keputusan dipercepatkan. Oleh kerana tiada seberang jawapan, Najib memfailkan permohonan kebenaran semakan kehakiman.